Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita terus dapat bertemu dan kita dapat menyambung tazkirah pada waktu pagi ini. Sempena kita menjalani PKP ini dan kita telah pun masuk pada fasa yang kedua. PKP ini pada fasa yang kedua. Dan kita teruslah berusaha, kita mengikut arahan kerajaan, arahan pemerintah supaya kita duduk di rumah saja. Stay at home. Dan insya-Allah kita mendoakan pemimpin kita, frontliner kita semua ni berjayalah berusaha, berjaya menghalang dan berjaya orang kata inilah berjaya dengan izin Allah, semuanya berjayalah menghalang dan memutuskan rantaian COVID-19 itu. Dan macam mana sekalipun kita tetap sebagai hamba Allah ni kena berdoa. Kena banyak pergantungan, kena kuat pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimi dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar pada hari ini? Apa khabar pada pagi ini? Moga-moga semuanya sihat sejahtera, selamat sejahtera, dan kita semua mudah-mudahan dipelihara oleh Allah, terus diberikan kebaikan, kesejahteraan dan kesihatan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat di dalam Al-Quran petunjuk daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memberi kita petunjuk macam mana kita nak mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari ni kita nak berjaya di dunia dan akhirat. Hari ni kita nak berjaya ni, kita nak menang. Kita nak mendapat kemenangan dalam menghadapi ujian besar ni, dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi kita nak mendapat kejayaan. Bukannya sekadar nak mendapat kejayaan dalam kita menentang, kita melawan COVID-19 ini, tapi termasuk nak mendapat kejayaan seluruhnya. Kejayaan kita dalam hidup kita, dengan dalam hidup bersama keluarga kita, hidup dengan masyarakat kita, hidup dalam negara kita. Kita nak berjaya dalam amalan kita, kita nak berjaya dengan usaha kita. Kita nak berjaya seluruhnya, dan kejayaan yang diredai oleh Allah lah maksudnya. Dan kita nak mendapat juga kejayaan yang sebenar, kejayaan yang sejati, iaitu di akhirat nanti.
Jadi dalam Al-Quran Allah beri petunjuk pada kita. Allah ajar kita macam mana nak mendapat kejayaan-kejayaan tersebut. Di antaranya pada pagi ini kita memilih satu ayat firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai manusia-manusia yang beriman, rukuklah serta sujudlah, mengerjakan salat dan beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya serta melaksanakan kerja amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Tengok pada ayat ni, surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Jelas. Pada ayat ni yang pertamanya Allah Ta'ala menyeru pada seluruh manusia yang beriman pada Allah. Jadi insya-Allah kita ni di antara manusia yang beriman kepada Allah. Jadi Allah seru pada kita, yang pertama sekali kata Allah, orang beriman ni kena rukuk dan sujud dan kena kita sembah pada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kita nak mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Kita nak mendapat kemenangan di dunia ni, nak berjaya menghadapi ujian dunia ni pada hari ni, nak mendapat kejayaan yang sebenar di akhirat nanti. Yang pertama sekali kata Allah, kita mesti rukuk, kita mesti sujud, kita mesti beribadat hanya kepada Allah Ta'ala. Yang bermaksud kita tunduk dan patuh kepada Allah, yang bermaksud kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, yang bermaksud kita tidak langsung mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kena jagalah. Dan memang hari ini tidak nafi kita mengaku kita hamba Allah. Tidak nafilah pada hari ini kita mengaku kita sembah sujud hanya kepada Allah. Tidak nafi kita menyatakan kita ni mengabdikan diri kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang sebegini, pada waktu yang sama dia tidak sedar dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi menjelaskan kepada kita, suatu hari Nabi memanggil para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan sabda Nabi SAW, ya ayyuhan nas ittaqu hadzal syirk fa innahu akhfa bin nabi min naml. Kata Nabi SAW, wahai manusia, berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu dengan syirik, kerana sesungguhnya syirik itu lebih halus, lebih tersembunyi daripada bunyi tapak kaki semut. Bayangkan berdasarkan hadis ini, Nabi SAW duk peringatkan pada kita, duk seru pada kita berjaga-jaga dengan syirik ni. Pasal syirik ni banyak jenis. Ada antara syirik, kata Nabi SAW, yang lebih halus. Lebih halus daripada bunyi tapak kaki semut. Bayangkan. Maknanya ada orang yang syirik pada Allah, dia tak sedar. Dia sembahyang tapi dia syirik. Dia beribadat tapi dia syirik. Dia buat macam-macam, orang kata amal ibadat, tapi waktu yang sama dia syirik. Dia tak sedar. Pasal Nabi sebut tadi, syirik lebih halus daripada bunyi tapak kaki semut. Maknanya dia melakukan ibadat, amalan kerana manusia, kerana mengharapkan sanjungan makhluk, kerana mengharapkan pujian manusia sebagailah. Ni kena hati-hati. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat Nabi bimbang, takut. Macam mana ya Rasulullah nak selamat daripada syirik yang halus macam ni ya Rasulullah? Maka pesan Nabi SAW, baca doa, minta pada Allah, minta tolong pada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ni doa yang maksur. Doa Nabi ajar. Bila sahabat Nabi takut dengan syirik ni, Nabi ajar doa ni. Nabi suruh kita baca doa ni. Mintalah Allah lindung kita daripada kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang kita tahu, yang kita kenal, yang kita mengetahuinya. Dan minta sangat pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang kita tak tahu, yang tak sedar ni. Mintalah pada Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat biasa baca maksurat, doa ni biasa kita baca dalam kitab maksurat. Doa-doa maksurat yang disusun oleh Asy-Syahid Imam Hassan Al-Banna rahimahullah. Jadi sebenarnya kita bila nak membicarakan tentang syirik, tentang ikhlas kerana Allah semua ni, dia panjang. Kita akan hurai satu sesi yang lain khusus tentang syirik dan ikhlas dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kembali pada ayat tadi. Mana syarat yang pertama kata Allah, kita nak mendapatkan kejayaan dunia akhirat, yang pertama sekali kena sujud sembah pada Allah, kena mengabdikan diri pada Allah, kena tunduk dan patuh pada Allah, tidak mensyirikkan Allah, mesti mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dan mana kena kuat jugalah pergantungan kita. Itu maksudnya kena kuatkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kita sebut di awal tadi, berdoa tu kena banyak. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah berdasarkan pada ayat ni, waf'alul khair, laksanakan amal-amal kebaikan ataupun amal-amal kebajikan. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, ini petunjuk daripada Allah ni. Kita nak mendapat kejayaan, nak selamat di dunia dan akhirat ni, kita kena banyak melaksanakan amal-amal kebajikan. Laksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Ini sangat penting. Amal-amal kebajikan ni maknanya buat kerja kebajikan lah. Dan kita meringankan beban manusia, kita bantu mengeluarkan manusia dari kesusahan, dari kepayahan hidup, kita membantu manusia ketika menghadapi ujian, bencana, bala, petaka, bala, sebagainya lah. Macam hari ni lah. Hari ni Allah uji kita, tuan-tuan, puan-puan. Allah uji kita. Dan Allah uji kita dengan datangnya azab ini, bala ni, ujian COVID-19 ni, ujian besar pada kita manusia yang beriman pada Allah. Yang pertama, Allah nak tengok kita ni kena kuat pergantungan kita pada Allah, kena kembali balik kita pada Allah ni, mohon ampun pada Allah banyak-banyak, kena banyak berdoa lah. Tu yang kita sebut yang pertama tadi pada ayat ni juga. Dan yang kedua, pada waktu yang sama kita kena buat kerja kebajikan. Walau dalam keadaan macam ni sekalipun, kena buat kerja kebajikan. Maknanya disebabkan datangnya COVID-19 ni, kita kena PKP, ada yang terjejas kehidupan mereka, yang terhalang nak cari rezeki jadi susah. Sebab ada di antara kita ni yang gaji hari, selama ni kerja gaji hari. Dan macam peniaga kecil, orang yang bawa kereta Grab ke e-hailing tu, taksi sebagainya. Dan bahkan termasuk ada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita diuji oleh Allah. Semualah kita diuji. Jadi bila kita sedar ada yang susah macam tu, kitalah yang berperanan, orang beriman ni, membantu mereka. Laksanakan kerja-kerja kebajikan. Tu dia. Jadi kita kena buat. Maknanya kita kena usaha membantu. Mungkin ada jiran-jiran kita yang susah pada saat ini, yang bermasalah, kita bantu takat mana yang boleh lah. Kita bantu beri duit ke, beri barang-barang keperluan ke, sebagainya lah. InsyaAllah kita usaha. Ingat tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, laksanakan kerja kebajikan ni perkara yang besar lah. Besar pahalanya, banyak kelebihan.
Bahkan bila kita membaca dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, ila akhir hadis, atau kama qala Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melapangkan kesusahan, kesempitan untuk seorang mukmin di dunia ni, maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan, kesempitan dari kesusahan-kesusahan di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan kesukaran, kesusahan seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup keaiban seseorang Muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah akan membantu. Allah akan membantu hamba yang suka membantu saudara-saudaranya. Tu dia. Tengok pada hadis ni, jelas. Nabi SAW memberi jaminan pada kita, barang siapa yang melapangkan kesusahan, kesempitan saudara kita yang beriman, kita melapangkan, kita bantulah, kita meringankan beban dia, disusah, kita bantu dia. Maka Nabi beri jaminan Allah akan melapangkan kita, akan menyenangkan kita, menyelamatkan kita dari kesusahan di hari akhirat nanti. Di akhirat ni susah, tapi sebab kita kat dunia ni banyak melaksanakan kerja kebajikan, maka di akhirat Allah akan memudahkan kita di mahsyar. Mudah kita lah seluruhnya. Dan kita menghadapi proses di mahsyar ni mudah. Dan berhimpun di mahsyar mudah, mendapat syafaat Nabi mudah, mendapat minum air telaga Kausar Nabi mudah kita ni. Bahkan mudah kita meniti titian asirat, mudah kita mudah kita dihitung dosa pahala di ketika di mizan, mudah meniti di titian asirat mudah, bahkan mudah dimasukkan ke syurga Allah. Pasal apa? Sebab dekat dunia dahulu kita memudahkan orang. Kita melaksanakan amal-amal kebajikan. Tu dia. Kemudian yang kedua, Nabi sebut pada hadis ni, Nabi kata, barang siapa yang memudahkan seorang yang susah. Kita buat kerja kebajikan, sahabat kita susah, jiran kita susah, kita buat kerja kebajikan, terputus bekalan dia terputus rezeki dia sekejap, dia susah lah. Dan keadaan macam ni, PKP ni susah, nak cari rezeki dah tak boleh. Jadi kita bantu dia, kita mudahkan dia. Maka Nabi beri jaminan Allah akan memudahkan kita di dunia dan akhirat. Dan Allah akan mudahkan urusan kita di dunia ni, insya-Allah. Dan apa saja urusan kita ni, urusan kita dalam menghadapi COVID-19 ni akan dimudahkan oleh Allah. Urusan kita dalam mencari rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Urusan kita dengan family akan dimudahkan oleh Allah. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan termasuk di akhirat nanti Allah mudahkan kita. Bahkan bila kita tutup aib sahabat kita, saudara kita Muslim ni, Nabi beri jaminan Allah akan menutup keaiban kita di dunia dan akhirat. Ini besar ni. Bahkan kata Nabi lagi, Allah akan menolong hambanya yang menolong saudara-saudaranya. Kita tolong sahabat kita, tolong saudara kita, tolong masyarakat kita, tolong kejiranan kita, insya-Allah Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita dalam menghadapi kesukaran pada hari ini. Allah akan bantu kita dalam menghadapi ujian besar pada hari ini, insya-Allah. Jadi pasal itu kita teruskan melaksanakan kebajikan. Teruskan. Walaupun dalam keadaan susah ni, kita buat amal-amal kebajikan. Bahkan pada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wala yazidu fil umri illa albir. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi menjelaskan pada kita, tidak dapat ditambah umur kecuali dengan melaksanakan amal-amal kebajikan, kerja-kerja kebajikan ataupun berbuat baik. Itu keistimewaan, kelebihan orang yang buat kerja kebajikan.
jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan ditambah lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita cuba pada saat ni kita buat kerja kebajikan dan kita sujud sembah pada Allah, bergantung kuat pada Allah, berdoa banyak usaha kita, dan kita banyak buat kerja kebajikan. Kita bantulah, mungkin kita sekarang ni ada kemudahan, ada yang boleh buat online banking, kita boleh orang kata sedekah aja pakai online banking ni, dan sedekah pada siapa-siapa yang susah, ataupun kita serahkan inilah orang kata yang kita sebut tadi, barang-barang keperluan pada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang susah. Hari ni alhamdulillah banyak terlihat orang berlumba-lumba melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Adanya individu, adanya ustaz-ustaz kita, ada NGO kita, parti-parti politik kita, yang mana mereka berusaha melaksanakan kerja kebajikan. Kita bantulah sekali. Kita bantu, kita berilah bantuan pada mereka biar mereka salurkan, InsyaAllah. Jadi kita, inilah mana ini antara yang kita kena laksanakan pada saat ini, InsyaAllah. Bila kita buat macam ni, Allah beri jaminan kita akan mendapat kejayaan, kemenangan di dunia dan di akhirat, InsyaAllah. Jadi cukup sekali itu untuk tazkirah kita pada hari ini, pada pagi ini. Jadi macam biasa kita sebarkan tazkirah ini untuk semua nak mendapat kebaikan dan manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan begitu. Teruskan kita sebarkan dakwah ini, mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah. Dan saya mohon maaf sekiranya ada yang tersilap, yang terkasar, yang tersasar, yang terkurang. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan kita semua selamat di dunia dan akhirat. Wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.